Terus. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim alimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bihulkil hilmi wa haqiqna bihaqqikil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia daripadanya sehingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk sama-sama kita mengecap nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita dapat dikurniakan kepada kita akan nikmat kesihatan yang baik serta kelapangan masa kita, dapat sama-sama kita menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk, iaitu bagaimana jin berupa wajah. Okey, macam mana jin berubah rupa. Kadang-kadang kita tengok jin ni pelbagai rupa. Jadi macam mana dia boleh berubah rupa? Baik. Al-Qadi Abu Ya'la Muhammad bin Husin bin Faraq berkata, sebenarnya syaitan-syaitan tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah bentuk mereka dan meniru bentuk lain. Tetapi mereka hanya diajarkan Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat dan beberapa amalan. Jika mereka mengamalkan dan mengucapkan kalimah tersebut, Allah akan mengubah bentuknya ke bentuk yang lain. Boleh dikatakan bahawa kemampuan syaitan untuk merubah bentuk terjadi jika ia mengucapkan kalimat-kalimat atau mengamalkan amalan-amalan tersebut. Maka Allah akan mengubah dirinya menyerupai bentuk makhluk lain sebagaimana yang sering terjadi. Baik. Hari ini kita nak cerita tentang macam mana syaitan ni atau jin boleh berubah wajah ataupun rupa bentuk dia. Kadang-kadang ada orang, sebagai contoh saya ambil, pernah berlaku kan benda-benda macam ni. Dia kata, dia duduk dalam satu rumah, dia kata, tadi bukan aku nampak engkau ni dekat dapur ke? Macam mana engkau boleh dekat depan ni? Kan? Jadi bila dia pergi balik sampai ke dapur, tak ada. Dia kata, tak ada, aku tak pergi dapur pun. Saya pernah terjadi juga. Waktu saya sekolah dulu, berlaku histeria. Dekat sekolah saya, histeria. Waktu tu ramailah pelajar-pelajar perempuan yang kena. Kemudian semua disuruh turun daripada kelas, kemudian asrama, berkumpul dekat ruang menunggu dataran. Kemudian seorang sahabat saya ni, dia nak pergi ke tandas. Waktu dia pergi ke tandas, dia pergi. Kemudian dia balik tempat kami berkumpul. Kemudian dia tanya, dia kata, Mi, bukan tadi hang dengan aku ke? Dia kata. Kat mana? Dia kata, tandas tadi, kita pergi sekali kan? Kita tak. Daripada tadi aku duduk kat sini ya. Hang jangan buat main, dia kata. Hang ikut dengan aku tadi, kita pergi kat belakang, pergi tandas tadi kan? Saya kata tak. Dia kata macam tu. Jadi macam mana kadang-kadang waktu ketika tertentu jin ini boleh berubah wajah. Jin ni kita kena ingat, dia tak boleh menyerupai Nabi sahaja.
Jin dan syaitan dia tak boleh menyerupai Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, man ra'ani fi manami, sesungguhnya siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, sesungguhnya dia bermimpi seumpama dia berada dalam jaga. Maksudnya dia bermimpi betul-betul, dia bermimpi tapi seumpama dia bertemu dengan Nabi SAW. Okay, sesungguhnya kata Nabi SAW, syaitan tak boleh nak menyerupai aku. Jadi wajah Nabi SAW sahaja yang syaitan dan jin tak boleh serupai. Yang lain semua boleh. Nak serupa dengan muka harimau boleh, nak serupa dengan muka kita pun boleh. Walaupun handsome, cantik, tara mana kita, hantu pun boleh serupa wajah kita juga. Orang akan nampak seumpama sama. Tapi disebutkan dekat sini macam mana syaitan dan juga jin ni boleh berubah wajah. Disebutkan bahawa jin ini pada asalnya tidak boleh merubah bentuk. Setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia begitulah keadaan dia. Sebab tu kita dalam agama dilarang daripada kita merubah wajah. Okey, ada satu tempat boleh buat pembedahan. Kita pun pergi buat pembedahan. Tak ada sebab, muka elok dah, cuma dia rasa tak handsome. Kan, hidung tu rasa pesek sikit. Kan, pipi tu rasa macam duk gelap ya kan. Jadi dia pergi buat pembedahan untuk merubah wajah dia. Okey, seumpama seorang pelakon Korea, bagi contoh. Kan, kena pula dekat situ memang boleh buat rupa wajah macam orang Korea. Akhirnya bila dibuat serupa nak nampak macam wajah orang Korea, apa hukum dia? Haram. Sebab itu dalam agama begitu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan atas satu rupa bentuk wajah manusia atau apa-apa makhluk, begitulah wajahnya. Tetapi kata Al-Qadi Abu Ya'la Muhammad bin Husin bin Faraq, dia sebutkan bahawa tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan atas para jin ini untuk berubah bentuk apabila dikurniakan kepada mereka amalan tertentu. Allah kata kalau hang buat macam ni boleh berubah wajah. Jadi apabila mereka mengamalkan amalan tersebut, lalu berubahlah bentuk mereka pada ketika itu. Okey. Kalau ia sendiri yang ingin mengubah bentuknya, perkara ini merupakan sesuatu yang mustahil. Maksud dia kalau dia sendiri nak wajah, nak tukar. Kan, contohlah jin ni dia tengok Hrithik Roshan. Dia kata agak-agak aku boleh tak rupa macam dia. Kan? Dia pun petik jari, ting, berubah dia jadi Hrithik Roshan. Kemudian dia tengok nampak Shah Rukh Khan pula nampak macam handsome. Dia pun rasa nak petik jari, ting, dia boleh berubah. Tak ada. Jin tak boleh macam tu. Secara sendirinya dia tidak boleh merubah, boleh merubah rupa, tak boleh. Mustahil perkara itu bagi para jin. Hal ini adalah kerana proses perubahan bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain boleh terjadi setelah ia menghancurkan dirinya dan mencerai-beraikan anggota tubuhnya. Jika ianya hancur, dia akan mati. Okey? Maksud dia apa? Kalau dia nak buat macam tu boleh. Dia perlu mencerai-beraikan dulu tubuh badan dia. Dia perlu menghancurkan dulu tubuh badan dia. Jadi perkara itu sekiranya berlaku bermaksud dia sudah mati. Jadi dia memang tak boleh. Siapa pun tak boleh merubah rupa bentuk. Siapa pun makhluk tidak boleh merubah wajah. Tak boleh. Hatta sekalipun jin tidak dibenarkan, melainkan dengan keizinan Allah Ta'ala. Atas izin tu pun Allah sebut para jin ni, kalau dia amal sesuatu yang Allah bagi amalan ni, barulah benda tu terjadi. Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pendapat tersebut merupakan yang sangat baik, tetapi masih memerlukan dalil. Pendapat daripada Al-Qadi Abu Ya'la dan Muhammad bin Husin bin Faraq ni masih memerlukan dalil atas dia. Barangkali hadis riwayat Ibnu Abi Shaybah boleh menjadi dalil kepada pendapat ini, iaitu ada hantu yang muncul di hadapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya daripada keadaan aslinya. Tetapi mereka memiliki tukang sihir untuk menyihirnya agar boleh berubah wajah.
sebagaimana tukang sihir yang ada di tengah-tengah kalian. Okay, pernah berlaku ada satu riwayat yang mana disebutkan boleh menjadi dalil kepada pandangan daripada Abu Ya'la dan juga Muhammad bin Husin bin Faraq ni. Apa dia? Iaitu pernah berlaku kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Iaitu ketika mana satu jin ni pernah muncul di hadapan Sayyidina Umar. Lalu beliau berkata, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat mengubah dirinya daripada keadaan aslinya. Jin ni my claim, aku ni jin sekian-sekian. Jadi bila ketika mana Umar tengok, Umar kata apa? Tak ada pun makhluk yang boleh merubah wajah asal dia. Jadi kalau kita hari ini boleh claim kita nampak, sesungguhnya pada waktu dan ketika itu kita claim kita nampak jin dalam keadaan asli. Sebab tu kita tak boleh claim. Ada orang claim dia nampak jin. Selalu saya sebut, orang yang nampak jin ni selain daripada Nabi dan Rasul, ada 3 golongan sahaja yang boleh nampak. Yang pertama siapa? Iaitu umur 2 tahun ke bawah. Budak 2 tahun ke bawah boleh nampak. Okay, hijab dia terbuka. Kadang-kadang tak boleh cakap, dia hanya boleh menangis. Tiba-tiba dia menangis, teriak sangat. Kan, teriak. Sebab apa? Jin tu tak lari-lari balik lagi. Kita duduk-duduk kenapa ni sapu minyak UE cat 5 pun tak hilang-hilang juga. Duk menangis juga. Bagi susu lah, tak nak minum, tak nak. Dah kenyang dah padahal tu. Tetapi apa yang berlaku? Ada jin yang sedang mengganggu. Dan disebutkan bahawa jin yang sering kali mengganggu budak-budak kecil ni bernama Ummu Sibyan. Okay, Ummu Sibyan. Dia ni antara jin yang sering kali mengganggu kanak-kanak. Jadi bila budak-budak ni nampak, dia tak boleh bercakap. Apa yang berlaku pada ketika itu, dia hanya menangis sahaja. Yang kedua adalah siapa? Orang yang sedang berada dalam keadaan nazak. Tak boleh cakap apa dah. Nampak benda-benda gaib, roh nak naik dah, tak boleh bercakap dah. Sebab apa? Berada dalam keadaan sakaratul maut. Dan yang ketiga, iaitu orang yang sedang diganggu oleh makhluk jin. Orang yang boleh nampak ni adalah apa? Orang yang sakit. Kalau dia claim dia boleh nampak, bermaksud dia sakit. Bukan dia tu ada sixth sense. Dia kata saya ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala boleh nampak benda-benda ni. Tak ada. Tak ada orang yang boleh nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kita tak boleh nampak jin. Bahkan jin tu boleh nampak kita. Macam mana kita boleh claim kita nampak jin? Kita kata, oh tu kat situ nampak ni, dekat situ nampak ni, nampak dia. Siap orang tanya lagi, wajah dia macam mana? Kalau tengok ni, mata dia sepek sebelah, dia kata. Yang sebelah lagi, mata dia terbonjol keluar. Kan? Rambut dia nampak panjang. Gigi dia nampak taring, kemudian ada darah kat gigi, dia nampak. Dia cerita pula. Sesungguhnya, kata Umar kepada orang tadi yang muncul di depan dia, sesungguhnya tidak ada makhluk yang dapat merubah wajahnya daripada wajah asli dia. Tak boleh. Lalu apa yang berlaku pada ketika itu? Kata Umar, tetapi mereka memiliki tukang sihir. Boleh dengan cara apa? Mereka ni ada tukang sihir. Sekiranya mereka ni ada ilmu sihir, mereka boleh merubah wajah mereka. Sebab itulah bila ketika mana ni, saya nak cerita ni. Apabila berlaku sedemikian rupa, sebagai contoh, saya dapat satu kes. Okay? Dia ni satu orang perempuan yang dia ni dirogol dalam keadaan sedar. Dirogol tapi tak ada orang. Tak ada. Kes ni berlaku. Dia kata apa? Dia nampak ada satu orang laki-laki mendatangi dia. Padahal dia duduk di rumah. Wajah laki tu pun dia nampak. Lalu laki tu bersama dengan dia. Sedangkan perkara itu adalah apa? Sihir. Yang datang tu jin. Ada kes kedua yang saya dapat, suami isteri. Suami isteri, ni kes betul berlaku. Suami dan isteri datang berjumpa. Datang jumpa, suami dia kata, isteri saya ni bersama dengan seseorang tapi tak tahu siapa dia. Tanya isteri dia, betul-betul. Sampai suami ni pasang CCTV. Suami pasang CCTV sebab nak tengok betul tak benda tu berlaku. Mana tak terkejut, isteri ni tiba-tiba bangun daripada waktu pagi, ada kesan air mani pada kain dia. Isteri terkejut, suami padahal tak ada.
Suami kadang tak tidur bersama pun. Kemudian suami ni pasang CCTV nak tengok apa yang berlaku. Dia kata dia nampak dalam CCTV tu isteri dia pada waktu malam berada dalam kedudukan seakan-akan bersama dengan seseorang, tetapi tak ada wajah orang tu. Tak ada wajah. Memang nampak semua. Memang nampak. Jadi dia kata agak hairan kenapa saya tak nampak orang tu. Dan perempuan tu pun dia rasa sedar, tapi dia macam tak sedar. Siapa dia tak tahu. Tetapi apabila sedar pada waktu pagi sudah ada kesan air mani. Ini adalah apa? Sihir. Sebab apa? Sebab digunakan jin untuk membuat sesuatu ke atas si perempuan tu tadi. Ni. Sampai ke tahap ni orang buat sihir. Yang saya dapat satu kes. Satu orang budak perempuan. Tak kahwin lagi, orang Kelantan. Dia kata apa? Dia saya cerita dekat dia, saya dapat kes yang wanita tu dalam keadaan tidur. Dia kata saya dalam keadaan jaga. Saya dirogol dalam keadaan jaga, tapi orang tu tak ada. Cuma saya tahu siapa yang buat. Kenapa? Wajah dia memang ada. Macam mana boleh muncul wajah di hadapan dia? Sebab itu adalah apa? Sihir. Dalam jaga kita tak nampak, macam boleh rubah wajah. Sedangkan orang memang tak ada, tetapi tiba-tiba nampak wajah. Sebab apa? Itulah namanya sihir. Kemudian untuk menyihirnya agar boleh berubah wajah. Nak sihir rubah wajah? Boleh. Boleh benda tu. Sebagaimana tukang sihir yang ada di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat hal itu, hendaklah kalian mengumandangkan azan. Umar kata apa? Cara macam mana ketika mana kamu nampak tiba-tiba main berubah wajah, nampak ni macam memang wajah jin. Jin main dia ubah wajah. Apa yang perlu kamu buat? Melaungkan azan. Okay. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan sanad hadis ini sahih di dalam kitab Fathul Bari. Baik. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai hantu. Rasulullah pernah ditanya tentang soalan hantu. Dia berkata, baginda bersabda, mereka ialah ahli sihir dari kalangan jin. Tetapi sanad hadis ini dhaif jiddan, lemah sekali. Kerana di dalam sanadnya terdapat 3 kecacatan. Namun di sini bukan tempat untuk menjelaskannya. Cuma dia bagi tahu kalau ada orang cerita riwayat kata Nabi SAW pernah sebut kata macam mana hantu ni, dan Nabi SAW sebut hantu ni adalah tukang sihir. Maksudnya apa? Ahli sihir Nabi sebut dekat situ. Hadis itu adalah hadis yang dhaif. Hal ini tidak menafikan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tirata wa la ghaula. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada ramalan musibah dengan keadaan binatang. Dan tidak ada hantu. Hadis riwayat Imam Muslim. Mula-mula Nabi SAW ditanya tentang hantu. Nabi sebut hantu ni semua ahli sihir. Lalu disebutkan bahawa hadis itu adalah hadis yang dhaif. Lalu disebutkan dalam satu hadis yang lain bahawa hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan daripada Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tak ada penyakit yang menular dengan sendiri. Kita kena tahu bahawa hadis Nabi sebut tak ada penyakit yang boleh tular sendiri, tak ada. Dengan sendirinya boleh terjadi, tak ada. Kita kena faham benda tu. Yang kedua, kata Nabi SAW, tidak ada ramalan musibah. Sebab itu di dalam agama Islam dilarang daripada kita meramal. Nak meramal tak boleh. Hari ni jangan kita ambil kerja Tuhan nak ramal sesuatu, tak boleh. Sebab apa? Ramalan itu dilarang dalam agama Islam. Dia kata, ustaz, habis tu ramalan cuaca macam mana? Betul tak? Kan ramalan cuaca ni dilarang ke? Ramalan cuaca itu adalah berdasarkan daripada data. Dia ramal tu kajian
berdasarkan daripada data yang kita kumpul selama 1 minggu ni menunjukkan perubahan pada angin. Lalu boleh mengakibatkan datangnya hujan. Jadi dia ramal dalam masa 2 hari ni hujan akan berpanjangan. Macam baru ni lah, kadang-kadang kita tengok Jabatan Meteorologi keluarkan ramalan cuaca buruk daripada tarikh sekian-sekian. Padahal tarikh tu 3-4 hari kemudian ni. Jadi bila mai tarikh tu memang sungguh jadi. Kita kata ni ramalan, jadi sungguh. Bermaksud apa? Adakah itu ramalan yang tak elok? Bukan. Itu bukan dikira ramalan, namanya saja ramalan. Sebab boleh jadi tak betul. Dia ramal boleh jadi tak betul. Ikut daripada data berlaku benda tu, tapi boleh jadi tak betul. Sebab itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berdasarkan kajian mereka akan berlaku sedemikian rupa berdasarkan daripada data-data yang terkumpul. Okey, jelas. Baik. Kemudian dari yang ketiga kata Nabi SAW, tak ada hantu. Kalau hari ni budak-budak klaim dia nampak hantu, sebenarnya tak ada hantu. Sebut macam tu senang. Anak saya pun kadang-kadang kan main jugalah. Dia sebut, dia kata baba ada hantu, dia sebut. Tapi anak saya ni kadang-kadang ada hantu pun dia cakap tu dalam keadaan tak takut mana pun. Nak kata hantu mana, tak kata. Saya kata tak ada hantu pun, saya kata. Tak ada hantu. Dia kata ya ke? Saya kata ya, tak ada hantu. Bila 3-4 hari pula dia kata, baba ada hantu. Saya kata tak ada hantu. Padahal dia tak lari pun. Tak ada, saja sebut. Kerana apa? Kita sering kali dimomokkan. Tambah-tambah waktu kecil. Anak-anak kecil, pergilah ada hantu. Kita yang duk momok dan duk ajar anak-anak kecil macam tu. Pergi ada hantu kat situ. Tak. Jangan kita ajar sedemikian rupa. Jangan kita ajar. Kita kena ajar bagi tahu bahawa tidak ada hantu. Sebab apa? Kalau kita ajar mereka ada hantu dekat sana, mereka akan takut dengan hantu. Kita jangan ajar anak kita takut selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ajar anak kita takut selain daripada Allah, jangan. Biar dia faham bahawa sesungguhnya hanya yang perlu kita takut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benda-benda lain adalah benda dunia. Hantu benda yang tak wujud kita suruh dia takut, tak perlu. Salah dan silapnya doktrin kita hari ni. Kerana kita nak menakut-nakutkan anak daripada buat sesuatu benda, kita takutkan dengan perkara yang tak ada. Dengan benda yang tak ada, benda yang tak wujud. Jin dan syaitan itu wujud. Tetapi perkataan hantu itu tidak ada. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis ini bahawa hadis yang sahih tidak ada hantu. Di dalam hadis ini baginda SAW tidak menafikan keberadaan hantu. Maksud dia apa? Hantu itu datang daripada kalangan jin dan juga syaitan. Mereka memang wujud. Tetapi yang baginda nafikan ialah mitos bangsa Arab yang meyakini bahawa hantu dapat menyesatkan manusia. Ni yang kita duk terpengaruh benda ni. Bila kita takutkan anak kita atau sesiapa dengan kalimah hantu, yang mana hantu itu menakutkan, kita takut-takut kita membawa satu mitos kepada anak-anak cucu kita bahawa mereka ini mampu menyesatkan manusia. Ada yang pernah lagi tanya, ustaz, betulkah hantu tu boleh cekik orang? Dia tanya ustaz. Tanya soalan saya, ustaz, hantu betulkah boleh cekik orang? Saya kata, akak pernah kena cekik ke dengan hantu? Tak pernah lah pula. Tapi kadang-kadang dalam movie saya dah tengok ada ustaz. Hantu tu datang dia cekik. Dia cekik tu bawa naik sampai ke dinding. Boleh ke jadi macam tu ustaz? Dia tanya saya. Saya kata, wallahu alam, saya bukan hantu. Kalau saya hantu pun saya tak tahu lah nak datang jumpa akak ke tak. Macam tu lah tanya. Sebab apa? Kita tak nak doktrin yang masuk dalam pemikiran kita bahawa ada sesuatu benda yang tak wujud di hadapan mata kita mampu menyakitkan dan memudaratkan kita dalam keadaan sedar. Orang yang kena gangguan sihir, orang yang ada gangguan saka, kan? Apa yang berlaku kepada mereka dalam keadaan bukan sedar. Dalam keadaan bukan sedar. Orang kena sihir,
kan kena sihir, sakit-sakit, menjerit, dalam keadaan sedar ke? Tak. Di luar daripada keadaan kesedaran. Dia tak sedar benda tu berlaku. Sebab itu adalah benda-benda gaib. Kerana apa? Mitos bangsa Arab ni meyakini bahawa hantu dapat menyesatkan manusia. Jadi bila hantu ni mai, hantu boleh tarik tangan kita pergi tempat lain. Hantu ni boleh tarik tangan kita buat macam-macam. Hantu ni boleh tarik kita daripada macam-macam yang menyesatkan manusia. Tengok. Dia pegang bahawa hantu dapat menyesatkan manusia. Imam Nawawi berkata, jumhur ulama mengatakan, dahulu orang-orang Arab menganggap bahawa padang-padang yang kosong terdapat hantu-hantu daripada jenis syaitan. Okay. Imam Nawawi sebut bangsa Arab juga pernah berpegang kepada pandangan padang-padang yang kosong. Duk tengok satu padang kosong, orang pun tak pergi. Lalu adalah semak-semak dan beluka. Naik rumput tinggi-tinggi, orang tak pergi main bola, orang tak pergi buat apa pun kat situ. Lalu kata Imam Nawawi, orang-orang daripada bangsa Arab ni mereka menyangkakan bahawa di situ adanya hantu-hantu yang jenis daripada syaitan. Kemudian hantu-hantu tersebut memperlihatkan pemandangan yang bukan sebenarnya kepada manusia dan menjadikan matanya melihat warna yang berbeza. Tengok. Disebut apa kat sini? Hantu-hantu tadi memperlihatkan pemandangan yang bukan sebenarnya. Selalu saya sebut. Jin, bukan jin lah. Sihir ini adalah bukan daripada pandangan mata sebenar. Selalu saya sebut. Sebab ini adalah benda gaib. Jin apabila dia menggunakan perkara-perkara gaib dalam kehidupan manusia, lalu terjadinya sesuatu yang bukan daripada realiti pandangan sebenar manusia. Lalu saya bawa tentang contoh yang mudah, iaitu siapa? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam tercatat di dalam surah Taha. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihissalam mencampakkan tongkatnya. Ketika mana tukang-tukang sihir Firaun mencampakkan tali, lalu nampaklah Nabi Musa seakan-akan ular yang banyak depan dia. Campak tali semua duk goyang, nampak macam ular. Sebab apa? Itu realiti orang yang disihir. Realiti orang yang disihir. Kita akan nampak seakan khayal. Ya tak ya, ya tak ya. Sebab itulah selalu berlaku dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini benda yang bukan realiti sebenar. Bila seseorang itu terkena sihir. Contoh paling mudah, saya selalu bawa benda ni. Okay? Seorang isteri yang cantik dah bersiap, kemudian suami balik rumah, asbab kerana sihir tadi dia nampak isteri dia tak cantik. Bukan realiti daripada pandangan mata sebenar. Suami balik kata macam-macam, kita dah pun nak naik marah dah. Buat habis 1 jam kita bersiap, balik-balik suami kata tak cantik langsung. Nampak serupa macam burung hantu, dia kata. Jadi marah si isteri. Marah si isteri, berlakulah pergaduhan. Isteri masak sedap-sedap. Masak sedap-sedap ni lauk kesukaan suami. Lauk kesukaan suami. Kemudian suami makan rasa masin. Makan masin sangat. Dia kata, awak masak apa ni masin? Tak rasa dulu ke? Dia kata dia ni lah antara orang yang paling menjaga masin-masin ni semua ni. Sebab dia ada darah tinggi. Dia ada darah tinggi, dia yang orang paling jaga. Tapi boleh pula suami kata dia masak tu masin sangat. Kan? Sebab apa? Bukan realiti mata sebenar. Sebab itu apabila disebutkan tentang kepercayaan bahawa ada hantu-hantu di padang-padang ini, lalu disebutkan bahawa mereka mampu untuk menukarkan pandangan manusia daripada bukan pandangan yang sebenar. Apa maksud dia? Maksud dia adalah apa? Yang kadang-kadang kita duk nampak hantu ni, sebenarnya hantu tu yang menampakkan kita di depan dia. Orang lain tak nampak. Betul tak? Kadang-kadang kita pipi, kita ternampak hantu. Wih, ada hantu lah. Dia kata, mana? Tu, kat tingkap tu. Tak ada pun. Dia seorang je nampak. Orang lain tak nampak. Mana elok je, tak ada apa pun. Kau ni janganlah duk bohong habis naik bulu roma ni. Cerita elok-elok lah sikit, dia kata. Tak, sungguh ada tu. Dia duduk lambai tu.
Dia je nampak. Sebab apa? Sebab hantu tadi menampakkan di pandangan mata dia sahaja, bukan pandangan mata orang lain. Faham tak? Sebab tu disebutkan sini, macam mana hantu-hantu ni dia hanya memperlihatkan benda tersebut di hadapan manusia tersebut dan menjadikan matanya melihat warna yang berbeza. Pandangan dia saja yang nampak lain berbanding daripada orang lain. Tu yang dibuat oleh siapa? Oleh si hantu tu tadi, yakni siapa? Jin dan juga syaitan itu. Lalu hantu-hantu tersebut menyesatkan jalan mereka, kemudian membinasakan mereka. Tengok apa hantu ni buat. Mula datang kepercayaan. Sebab apa? Dia membuatkan hati kita ni mula berbolak balik. Dia sendiri tak boleh buat, tetapi apa yang dibuat adalah dia mula mengganggu gugat hati kita daripada berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kerja syaitan buat. Syaitan tak realiti. Kadang-kadang kita pun contoh kan, kita tak solat, kita salahkan ke syaitan kan. Suami kejut, awak dah bangun ke solat subuh tadi? Loh, saya tak bangun. Kenapa tak bangun? Syaitan lah ni, dia kata. Dia salahkan ke syaitan kan. Orang pergi curi, kena tangkap, polis tanya, kenapa kamu mencuri? Syaitan lah ni, dia kata. Syaitan yang buat saya curi. Dah, syaitan ni dia mengganggu gugat hati kita supaya buat benda tu. Syaitan yang buat tu nak bagi tak solat ni, dia duduk datang bisik, tidur. Waktu subuh kan, tarik selimut, kita pun tarik selimut. Syaitan mengganggu gugat hati kita. Kita pergi curi, syaitan duduk bisik kata, hampir curilah, untung Kak boleh makan benda tu. Jadi dia pun curi. Syaitan hanya mengganggu gugat hati kita. Macam mana syaitan mengganggu gugat hati kita daripada berpegang bahawa Allah adalah segala-galanya. Tu yang dia kacau hati kita tu. Jadi manusia ini mula menganggap bahawa ada selain benda yang perlu kita takut adalah hantu berbanding daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Jelas? Baik. Kemudian disebut oleh yang demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapuskan kepercayaan batil ini. Apa dia? Kepercayaan yang berpegang bahawa hantulah yang membuatkan kita segala-galanya. Tak. Hantu ni dia hanya ni, syaitan, jin ni datang nak mengganggu gugat hati kita saja. Kalaulah keimanan kita kuat, datanglah ni suruh tidur kan waktu subuh, kita kuat iman. Aku nak bangun waktu subuh, azan dah berkumandang, bangun pergi ambil wuduk. Syaitan ni duk bagi tahu, tak payahlah solat di rumah, jangan pergi solat di masjid. Dia pun pakai baju habis, pakai kopiah, sarung selipar, dia pun pergi solat berjemaah di masjid dan juga surau. Syaitan ni dia hanya mengganggu gugat atas keimanan kita nak buat benda tu jadi ataupun tidak. Yang duk tarik tu sebab apa? Iman lemah lah tu kan. Tidur dia pun tarik selimut, sambung tidur, tak bangun solat subuh. Sebab apa? Atas iman kita. Sebab itu Nabi SAW datang dengan menghapuskan kepercayaan batil ini. Ulama yang lain berpendapat maksud hadis ini bukanlah menafikan kewujudan hantu, tetapi menghapus kepercayaan orang-orang Arab yang meyakini bahawa hantu-hantu itu wujud dalam bermacam-macam bentuk dan menipu daya. Okey, masih lagi yang mana ulama lain berpandangan bahawa hantu itu memang wujud. Nak kata tak wujud langsung tak. Sebab apa? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah." Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran akan adanya perkara-perkara ghaib. Kita sebagai orang yang beriman, kita kena beriman dan percaya dengan perkara-perkara ghaib. Kalaulah sekiranya kita menolak perkara-perkara ghaib, bermaksud kita menolak kewujudan syurga dan neraka. Kalau sekiranya kita menolak perkara-perkara ghaib, bermaksud kita menolak dosa dan pahala. Sekiranya kita menolak perkara-perkara ghaib, bermaksud kita menolak adanya malaikat. Sebab itu sesungguhnya dimaksudkan dekat sini bahawa oleh para ulama bahawa hantu itu wujud. Sebab apa? Dia adalah perkara ghaib.
tetapi dia menghapuskan kepercayaan orang-orang Arab bahawa hantu-hantu itu wujud dalam pelbagai rupa wajah. Dia kata hantu ni boleh berubah wajah. Kan ada hantu kan, ada lagu kan, dia boleh berubah wajah kan. Jadi nak tengok hantu ni boleh tukar wajah macam-macam kan. Sekejap wajah ni, sekejap wajah ni, sekejap wajah ni. Tak. Okey, sebenarnya tak ada. Itu adalah pandangan yang batil. Okey, kita ambil balik pandangan yang pertama tadi. Kalau sekiranya dia boleh berubah wajah, itu adalah sihir. Kita kena pegang bahawa hantu tak boleh ubah wajah. Sebab apa? Dia ada wajah yang asli dia. Yang asli tiba-tiba kita pergi nampak tu. Cuma menampakkan tadi bermaksud dia hanya menampakkan di pandangan mata kita sahaja, iaitu tubuh badan dia macam mana. Sebenarnya itu bukan wajah asli. Okey, baik. Kemudian dia berkata, pendapat ini dikuatkan oleh hadis yang lain, iaitu la ghaula walakinna su'ala. Tidak ada hantu tetapi as-su'ala. Para ulama menjelaskan apa maksud as-su'ala. As-su'ala ialah ahli sihir dari bangsa jin. Okey, ada satu pandangan pendapat daripada hadis yang mengatakan bahawa hantu ni tak ada. Yang ada itu adalah as-su'ala. As-su'ala ni apa? As-su'ala ni adalah satu golongan yang dikenali sebagai ahli sihir dalam kalangan bangsa jin. Sebab tu saya sebut sebelum ni kan, jin ni sama macam mana kita, cuma dia tidak dikurniakan nabi. Dalam kalangan bangsa jin dia tak ada nabi. Dalam kalangan manusia adanya nabi. Dalam kalangan manusia kita ada doktor, kita ada peguam, kita ada hakim, kita ada ustaz. Okay, kita ada pencuri, kita ada perompak, kita ada apa lagi? Semua yang kita ada, golongan jin pun ada. Jin ada yang kaki rompak, ada yang kaki samun orang, ada yang kaki mak rempit jin ni. Okay, ada jin yang doktor, ada jin yang apa? Yang ustaz, semua ada. Semua ada. Cuma dia tidak dikurniakan nabi sahaja. Jadi bila ketika mana disebutkan bahawa dalam kalangan bangsa jin ini adanya golongan-golongan ahli sihir. Kita manusia pun ada ahli sihir, dalam kalangan jin pun ada ahli sihir. Ahli sihir inilah para hantu mereka. Okay, maksudnya di kalangan jin juga terdapat ahli sihir yang boleh menipu daya dan menghipnosis. Ni hipnosis ni yang banyak daripada kita, setengah orang duk berpandangan dia ada ilmu boleh hipnosis orang. Sebenarnya ilmu itu ada unsur-unsur yang disebutkan sebagai bantuan daripada jin. Jaga-jaga, hati-hati. Okay, hati-hati. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang boleh buat saja macam tu, tak. Melainkan ada unsur-unsur yang lain daripada realiti kehidupan manusia yang boleh kita ada kelebihan-kelebihannya. Okey, baik. Perhatian disebut kat sini. Orang yang berpendapat bahawa hantu tidak ada dengan alasan bahawa hadis Jabir radhiyallahu anhu ini lemah, tidak boleh diterima. Meskipun dia berhujah bahawa di dalam hadis ini terdapat periwayat bernama Abu Zubair yang terkenal sebagai seorang mudallis, yang ini penipu. Kalau ada sesiapa yang berpandangan bahawa hantu ni tak wujud sebab dia berpegang kepada hadis Jabir tadi yang mengatakan bahawa hadis ni adalah hadis yang lemah, dhaif jiddan. Jadi kita tak boleh berpegang kepada hadis ini. Tak boleh diterima pandangan dia tu. Tak boleh. Sebab ada apa? Ada dalil lain yang didatangkan untuk menguatkan pandangan tentang hantu ni. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya daripada Sa'id Maula Hamba yang dimerdekakan Hisham bin Zahrah, bahawa dia berkata, saya pernah masuk hendak menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, ternyata saya dapati beliau sedang melaksanakan solat. Saya pun duduk menunggunya sehingga dia selesai menjalankan solatnya. Tiba-tiba saya mendengar suara gerakan dari bawah tempat tidur yang ada di rumahnya, yang ternyata ialah ular. Maka saya pun berdiri untuk membunuhnya. Abu Sa'id pun memberikan isyarat kepadaku untuk duduk. Setelah ular itu pergi, Abu Sa'id menunjuk
sebuah rumah di daerah itu. Dia berkata, adakah kamu melihat rumah itu? Saya berkata, ya. Dia berkata, dahulu rumah ini dihuni oleh seorang pemuda yang baru sahaja menikah, yakni pengantin baru. Lalu dia ikut serta bersama Rasulullah SAW menuju ke medan Khandaq. Ketika Rasulullah bersama pemuda itu, tiba-tiba dia meminta izin kepada baginda dan mengatakan, wahai Rasulullah, perkenanlah saya untuk menunaikan janji yang saya buat dengan isteri saya. Maka Rasulullah memberikan izin kepadanya. Baginda berkata, bawalah senjatamu, kerana aku khawatir kalau Bani Quraizah bertindak jahat terhadapmu. Pemuda itu pun pergi berjumpa isterinya. Ternyata dia mendapati isterinya sedang berdiri di tengah-tengah pintu rumahnya. Maka dia berniat untuk menikam isterinya dengan tombaknya. Kerana terbakar oleh rasa cemburu, dia menganggap isterinya telah menyeleweng. Maka isterinya berkata, jangan tergesa-gesa, masuklah dulu ke dalam rumahmu dan lihatlah apa yang ada di dalamnya. Pemuda ini pun masuk. Tiba-tiba dia melihat seekor ular di atas tilamnya. Maka pemuda ini mengarahkan tombaknya kepada ular itu dan menikam ular itu. Lalu dia keluar rumah dan menegakkan tombaknya di dalam rumah, dalam keadaan ular tertancap di atasnya. Ular itu pun bergerak ke sana kemari di atas tombak sampai mati. Namun pemuda itu tiba-tiba tersungkur meninggal. Tengok. Satu hari dikisahkan di dalam kitab Sahih Muslim bahawa ada satu orang pemuda ni, dia baru lepas kahwin. Baru lepas kahwin, dia duduk dekat satu rumah. Okey. Kemudian satu hari ketika mana dikatakan bahawa ni, kisah ni yang mana berlaku ke atas Abu Sa'id Al-Khudri. Okey, ada satu orang iaitu Hisham bin Zahra, iaitu Sa'id maula kepada Hisham bin Zahra. Dia masuk bertemu dengan Sa'id Al-Khudri. Masuk, lalu dia duduk tu, dia rasa macam ada ular, benda duk bergerak. Dia kata, ular ni. Kemudian dia rasa macam nak pukul. Kata Sa'id Al-Khudri, kamu duduk. Kemudian dia kata, maukah aku cerita satu benda? Dia kata, kamu nampak rumah hujung tu? Dulu ada satu orang pemuda, dia baru lepas kahwin. Okay. Dia ketika mana pernah dia datang bertemu dengan Rasulullah di dalam nak pergi perang. Lalu dia datang, dia kata dia nak tunaikan janji dia. Nabi kata silakan, diberi keizinan. Lalu ketika mana dia pegang tombak tu, dia balik sampai di rumah, dia nampak bini dia seakan dia sebut dengan apa? Dia menganggap isteri telah menyeleweng, iaitu datang perasaan cemburu. Dia rasa macam pelik. Bila ketika mana dia kata dia macam dia nak bunuh isteri dia ni, lalu isteri dia kata jangan buat benda terburu-buru, datang masuk tengok apa yang ada dalam rumah. Rupanya yang ada dalam rumah itu adalah seekor ular. Dia pun pergi bunuh dengan tombak tadi. Kemudian dia bawa keluar tombak tadi, dengan ular duk ada dekat situ, duk bergerak-gerak, mati. Akhirnya pemuda itu juga tersungkur meninggal. Tidak ada yang mengetahui siapa yang lebih dahulu menemui ajal, si pemuda atau ular itu. Peristiwa ini pun sampai ke telinga Rasulullah SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ini terdapat jin-jin dalam bentuk ular yang sudah masuk Islam. Jika kalian melihat kawan mereka ini, biarkanlah mereka selama 3 hari. Namun jika mereka menampakkan diri setelah 3 hari, bunuhlah, kerana itu adalah syaitan. Jadi apa kata Nabi SAW? Sama ada jin ni mati atau budak tu mati dulu, tak tahu siapa dia, Nabi kata. Tapi kata Nabi SAW kepada semua sahabat ni, sesungguhnya di kota Madinah ni ada jin-jin yang dalam rupa bentuk ular. Maksud dia apa? Jin ini ada dalam rupa bentuk ular, binatang. Jin tapi dalam rupa bentuk binatang ada. Okey, bukan tak ada. Jadi bila Nabi SAW sebut, kata Nabi, yang sudah pun masuk Islam, jika kalian melihat kawan mereka ini, biarkanlah mereka selama 3 hari. Jadi Nabi kata, kalau nampak seakan-akan ketika mana kawan mereka datang. Ini pernah berlaku satu peristiwa. Satu orang jin, dia bawa sahabat dia yang telah dibunuh, datang bertemu dengan Nabi. Datang-datang, kemudian dia tunjuk dekat Nabi. Dia kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, kamu tengok apa yang manusia dah buat dekat bangsa kami. Dia bunuh. Lalu
berlakulah ketika mana Nabi SAW datang pergi ke rumah seorang sahabat ni. Nabi pergi tanya dekat dia, tadi ada ular masuk rumah kamu? Dia kata, ya Rasulullah, saya dah pukul bagi mati dah dia. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya kalau sekiranya ular ni datang masuk rumah kamu, kamu suruh dia pergi. Ketika mana disebutkan ke atasnya 3 kali. 3 kali sebut, suruh dia keluar. Kalau tak keluar juga, baru kamu boleh bunuh. Jadi ni Nabi SAW cerita pula dalam ni keadaan ketika mana kalau syaitan nak menampakkan dirinya, dalam masa 3 hari tu dia tak akan tunjuk wajah dia. Kalau dia tunjuk, bermaksud itu adalah syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan tu dia tak akan lari. Tak akan lari. Sebab tu ular pelik bezanya. Ular yang ada dalam rumah dengan ular tak ada dalam, ular yang syaitan dengan ular yang bukan syaitan. Macam mana nak tahu? Salah satunya cara adalah ular yang bukan syaitan, yang pertama bukan berwarna hitam. Tu. Jadi bermaksud ular hitam selalunya adalah ular jemaah daripada jin. Pertama. Yang kedua adalah ular ni dia lari ataupun tak. Sifat ular ni dia lari daripada manusia. Dia tak akan dekat dengan kita. Kita lagi pergi dekat, kita buat, dia nak mempertahankan diri saja. Kalau tak, dia lari keluar. Tapi ular yang tak lari-lari keluar, tu pelik. Itu pelik. Ular yang tak lari-lari keluar, itu pelik. Jadi kita suruh keluar, tak keluar juga, kita dibenarkan untuk membunuh mereka. Okey? Baik, kemudian masuk kepada tajuk, adakah jin syaitan mempunyai jenis kelamin? Ada kelamin ke tak? Kita akan bicarakan pada pengajian yang akan datang, insya-Allah. Okey, wallahu taala alam. Kita berhenti sampai sini, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Ada soalan tak? Tak ada. Hari ni tajuk pasal hantu. Tajuk pasal hantu. Eloklah kan, kita sama duduk dengar hantu-hantu, hari ni kita dengar hantu tu sebenarnya apa. Okey, balik nanti boleh cerita kat anak-anak. Jangan duk bagi takut, hantu tu sebenarnya apa. Cerita balik. Okey, mudah-mudahan mendapat manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma suril islam wal muslimin والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل المكان وفي كل زمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.